Selamat petang semua pada hari Jumaat 12 hari bulan November. Terima kasih dah ada bersama untuk sesi pada petang ini di bawah Connecting Dots Learning program hands-on. Sebelum kita mula dengan program hands-on seperti biasa, kita mula dengan reflecting on. Reflecting on. Pada sesi 2 minggu lepas, saya memberi sedikit seperti yang Cikgu Azhar bagi tahu tadi, coretan tentang respectful listening dalam organisasi. Respectful listening. Dan pada minggu lepas, saya beri sedikit ilmu tentang atau perbincangan atau perkongsian tentang activity versus productivity. Di mana saya kemukakan instrumen ERRC. Apa yang kita nak eliminate, apa nak kita reduce, raise atau create. 4 perkara dalam organisasi kita, ERRC. Dan hari ini pula kita akan lihat dengan tajuk Leaders are Readers. Leaders are Readers, pemimpin itu adalah pembaca. Kita lihat bahawa begitu pentingnya bagi kita, macam tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada hari ini, untuk mendengar sesi CDL hands-on nanti. Kerana itu satu perkongsian daripada, kalau saya boleh quote-unquote, daripada pakar dalam bidang yang akan dibincangkan nanti. So, bagi seorang pemimpin, pemimpin ini dengan jawatan atau tanpa jawatan. Leaders with titles or without titles. Kita tidak berarti leader tu mesti ada jawatan baru dia jadi pemimpin. Tidak. Itu kepercayaan lama dahulu. Tapi sekarang, anyone, tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini hari ini, semua yang buat pembentangan merupakan pemimpin. Tetapi sebagai pemimpin, tuan-tuan dan puan-puan dan kita semua tahu bahawa ilmu tu kita sentiasa kena meneroka ilmu. Dan ilmu tu boleh datang daripada pelbagai sumber. Macam kursus hari ini merupakan satu sumber untuk ilmu juga. Dan penerokan ilmu ni menjadi satu perkara sepanjang hayat. Lifelong learning. Kita sebut lifelong learning. Dan saya dapati, walaupun dah bersara, kadang-kadang saya dengar ceramah, saya dapat, wow, this is new, ini perkara baru. Dan kadang-kadang kita belajar daripada orang yang muda. Umur dekat kurang daripada 30 yang memberi kita satu. Saya masih ingat dalam 2 bulan yang lepas saya dalam satu webinar dan penceramah itu muda juga. Orang muda dia sebut your network is your net worth. Dan sungguh bermakna. Artinya jaringan kita ada jaringan kerjasama atau jaringan kontak kita atau apa jua pun jaringan network kita adalah net worth kita. So untuk hari ini, kalau leaders are readers, can I have the second slide please? So dalam leaders are readers ini, kita tahu bahawa untuk dapat kelebihan tu, bacalah untuk dapatkan ilmu. At least 1 hour a day. Dan kalau boleh baca sejam, dalam sehari itu boleh baca sejam, mungkin dalam seminggu kita boleh habiskan sebuah buku. Dan kalau dalam setahun, mungkin 50 buah buku. Dan kalau kita sambung baca, maka kita boleh jadi pakar dalam bidang kita. Dalam bidang kecil kita. Kalau orang yang bincang hari ini, kita bincang pasal sesi hands-on dengan penggunaan semua tool yang ada untuk meningkatkan pembelajaran. Umpamanya hari ini, tajuk dia ialah liquid text dan Mowawi. Bagi saya sendiri pun ini adalah ilmu yang baru dan kita belajar. So, yang pertama baca untuk dapatkan ilmu dan kita buat ini sebagai satu investment dalam continuous learning, iaitu kesinambungan dalam pembelajaran. Ada yang mengesyorkan gunakanlah 3% daripada apa yang kita daripada nafkah kita, daripada gaji kita atau duit lebih yang ada itu, 3% itu gunakanlah untuk pembangunan profesional dan peribadi kita. Maupun dari segi ilmiah dan bukan ilmiah kadang-kadang.
tapi 3%-nya. Kita tak boleh sangat berkira sangat bila nak membeli buku atau nak menghadiri kursus. Saya masih ingat sebagai guru muda pada tahun 1981, saya nak hadir satu conference dekat UPM dan bayarannya adalah RM100. Walhal gaji masa itu ialah RM275. RM100 untuk nak bayar bagi seminar tersebut. Tapi saya dapati, saya hadir, pengetua bagi kebenaran, zaman itu tak adalah sekolah nak bayar untuk kita dan sebagainya. Tapi banyak faedah dan jaringan dengan pakar-pakar dalam bidang sukan masa itu. So, baca untuk ilmu, kesinambungan dalam pembelajaran, dan yang ketiga, bacalah makalah dan jurnal kerana kita tak tahu bila kita akan dapat satu-satu idea yang boleh membantu kita dalam pembangunan profesional kita. Dan idea itulah yang mungkin boleh membentuk kerjaya kita ke arah yang berbeza. Dan akhir sekali, pembangunan peribadi melalui kita bersama dengan pakar, daripada penulisan mereka atau daripada kursus yang kita hadiri. Pembangunan peribadi melalui pembacaan daripada penulisan pakar dan juga kursus yang dikendalikan oleh pakar. Akhirnya, kalau kita nak hebatkan lagi supaya kita boleh baca dengan laju, kita hadirlah speed reading course dan mereka beri kita cara-cara untuk baca dengan cepat. Saya tahu cikgu-cikgu semua sibuk, kita banyak kerja dengan sekarang dah kembali ke sekolah, macam-macam persediaan yang perlu dibuat dan kita perlu buat recovery plan dengan apa learning loss yang telah berlaku dan juga teaching loss yang telah berlaku, dan kita dapati yang paling ketara learning deficit yang ada pada murid kita. So deficit itu yang khususnya macam pelajar SPM dan sebagainya, kita terpaksa lakukan quantum leap untuk pastikan bahawa ilmu yang tertinggal, topik yang tertinggal, kurikulum yang belum kita habiskan lagi. Tapi dalam semua tu, cubalah kita cari masa untuk mendapatkan ilmu, jadi pakar dalam bidang kecil kita, kesinambungan dalam pembelajaran, dapatkan idea daripada makalah dan jurnal, dan segalanya untuk pembangunan peribadi melalui kita bersama dengan pakar dan juga dengan menghadiri kursus. Itu saja daripada saya. Ingat, anda semua adalah pemimpin, leaders are readers. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh atas perkongsian 10 minit yang penuh dengan bermakna. Kalau boleh saya ambil quotes daripada Henry Truman says that not all readers are leaders, but all leaders are readers. Kena ingat tu, bagus tu ayat tu kan, Doktor? Thank you. Yes, yes. So untuk kita menjadi seorang pemimpin yang baik, sebenarnya cikgu tak sebenarnya pemimpin yang besar-besar, untuk pemimpin diri kita sendiri pun we have to improve ourselves simply by reading. Kena reading je pun boleh membuatkan diri kita bertambah baik dalam bidang yang kita ceburi kan. Macam kita nak attending the courses kan, macam hari ni yang cikgu buat tu, which is good lah cikgu. Cikgu join kelas Cikgu Mahanim dan cikgu mengambil langkah yang sangat baik. Tahniah saya ucapkan kepada semua guru-guru dan juga para pentadbir yang join kelas kita pada hari ini. So tanpa membuang masa, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Mahendra Singh atas 10 minit coretan DDMS yang begitu bermakna, dan saya serahkan mic kepada moderator kita pada hari ini iaitu Cikgu Dalila. Silakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey, terima kasih kepada Cikgu Azhar. Yang dihormati semua barisan koordinator, Datuk Dr. Amin Senin, Datuk Dr. Mahendra Singh, Dr. Mustafa, Dr. Zalina dan barisan koordinator jaringan pembelajaran profesional Connecting Dots Learning ni. Seterusnya, barisan pentadbir juga para guru yang turut sama hadir memeriahkan sesi perkongsian secara hands-on
pada petang Jumaat ini. Assalamualaikum, salam Jumaat, salam hibah. Saya Cikgu Nur Dalida selaku moderator anda bagi sesi perkongsian pada siri ke-12. Okey, untuk makluman semua, bagi yang belum tahu, sesi perkongsian ini dibawakan kepada anda menerusi program Connecting Dots Learning di bawah pimpinan Datuk Dr. Amin Senin. Jadi sesi ini telah pun saya beritahu telah masuk ke siri yang ke-12. Dah banyak dah sedozin dah kan. Jadi apakah tajuk baru kita hari ini? So tajuk perkongsian kita hari ini ialah pendekatan pengajaran secara visual menggunakan liquid text dan Movavi. Satu benda baru tu, bukan satu tapi dua benda baru. Kita nak tahulah apa tu liquid text, apa tu Movavi. Okay, so sebelum kita memulakan sesi perkongsian hari ini, mari kita lihat sekali imbas apakah objektif program kita hari ini. Okay, objektif kita adalah ada 4. Okay, yang pertama, program Connecting Dots Learning ini mensasarkan untuk mengkongsi ilmu dan juga kemahiran para guru. Yang kedua, ia juga bagi membangunkan kompetensi guru. Dan yang ketiga, meningkatkan keupayaan guru sama ada dalam pendigitalan ataupun dalam pedagogi dan juga kemahiran-kemahiran yang lain. Dan yang terakhir, objektif utama program hands-on ini ialah untuk membina jalinan dan jaringan berterusan #Cikgu Bantu Cikgu. Okay, jadi kepada para peserta, sebenarnya peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan ataupun ahli CDL dan beruntung sebenarnya untuk menyertai dan melanggan CDL ni pendaftaran adalah secara percuma. Peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Jadi setiap update program siri demi siri akan datang juga akan dimaklumkan melalui email. Perkongsian ini berlangsung pada setiap hari Jumaat selama 1,5 jam bermula 3 petang hingga 4.30 petang. Jadi perkongsian yang unik ini adalah perkongsian secara hands-on. Jadi kita tidaklah semata-mata mendengar, kita akan buat bersama-sama dengan cikgu. Okey. Jadi yang terakhir, sijil juga disediakan menerusi pautan yang akan diberikan pada akhir sesi. Jadi cikgu sila tunggu sehingga ke akhir sesi. InsyaAllah nanti link akan diberikan untuk sijil. Alright. Seterusnya. Okay, sebelum kita meneruskan perkongsian daripada puan pembentang, cikgu yang membentang, okay, diperingatkanlah kepada para hadirin agar berada dalam mode silent sepanjang sesi ini berjalan. Dan saya amat galakkan untuk cikgu-cikgu, para hadirin untuk terlibat aktif bertanya maupun berkongsi pengalaman dalam ruangan chat. Okay. Diharap para hadirin dapat terus berada hingga ke akhir sesi. Okay, selain diberikan link kehadiran, kita juga ada sesi penggambaran lah. Tanpa membuang masa lebih lanjut, kita nak perkenalkanlah panel kita pada hari ini. Okay. Beliau merupakan Puan Marhanim binti Abdul Razak, memegang jawatan sebagai Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual dan merupakan jurulatih utama PSV KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Telah berkhidmat di 3 buah sekolah sebenarnya dan sekarang beliau berkhidmat di SMK Bandar Tun Hussein On 2 Ceras Selangor. Boleh dilihat dari segi latar belakang pendidikan, beliau juga telah memegang ijazah sarjana dalam bidang art lah di Universiti Melaya. Antara hasil-hasil yang beliau telah capai ialah pengalaman beliau dalam menulis buku. Tak silap saya hampir 50 buah buku telah dikeluarkan oleh Puan Marhanim sepanjang 13 tahun beliau bermula menceburi
menulis. Itu dia. Okay, dan beliau juga merupakan guru didik TV dan mempunyai YouTube channel sendiri dan subscribers tak silap saya hampir 11,000 subscribers. Okay, jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakanlah panel kita hari ini untuk mencerita sikit apa itu liquid text dan Movavi. Dipersilakan Puan Marhani. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Boleh dengar suara saya? Okey, alhamdulillah. Yang berhormatnya Datuk Dr. Mahinder Singh. Saya tak pasti rasanya Datuk Dr. Amin tak bersama kita. Tapi dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Puan Dalila selaku moderator kita pada petang ini, para pentadbir sebagai partisipan kita pada hari ini, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Saya Cikgu Marhani binti Abdul Razak. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit ilmu bersama-sama guru-guru sekalian. Ilmu ini kita kita berkongsi ilmu yang ada untuk memeriahkan lagi suasana pendidikan kita pada hari ini. Okey, baiklah, untuk seperti kita sedia maklum sekarang, guru-guru, kita sudah pun melakukan pembelajaran secara bersemuka dan saya rasa hampir ke semua negeri menjalankan pembelajaran secara bersemuka. Namun demikian masih ada lagi kelas-kelas tingkatan-tingkatan yang kita bergilir ya. Separuh di rumah, separuh di sekolah, dan sebagainya. Baiklah, untuk hari ini saya ingin berkongsi tentang liquid text dan juga Movavi. Baiklah, saya akan share konten hari ini. Baiklah, tajuk pada hari ini ialah pendekatan pengajaran secara visual menggunakan liquid text dan Movavi. Sebagai mukadimahnya, iaitu saya ingin memberikan sedikit objektif ya ataupun secara ringkas objektif kita, apakah liquid text, mengetahui apakah Movavi dan bagaimana kita memanipulasikan liquid text dan Movavi sebagai bahan pengajaran secara visual yang berkesan dan menarik. Sebenarnya apabila secara ringkasnya saya nak memberitahu bahawa saya nak berkongsi bagaimana menggunakan liquid text dalam penyampaian PDP dan liquid text ini merupakan apps dan juga yang kedua ialah bagaimana ataupun kita mengaplikasikan dengan cara merekod PDP yang kita hasilkan ataupun kita combinekan PDP yang kita sampaikan itu menggunakan video editor iaitu yang kita kenali sebagai Movavi. Saya harap saya dapat berkongsi dua apps, satu apps dan video editor ini pada petang ini ya, insya-Allah. Baiklah, seperti yang tajuk yang telah saya maklumkan di sini, saya memberi sedikit objektif kelebihan liquid text dalam pengajaran secara visual. Sekarang kita masing-masing tak tahu lagi apa sebenarnya liquid text. Saya baca secara ringkas. Liquid text ini membolehkan kita boleh copy paste gambar, kita boleh komen bergambar, memberi apresiasi visual, manipulasi image, memberi komen bertulis dan menjadikan bahan pengajaran kita bahan hands-on yang menarik. Baiklah, kenapa saya katakan pendekatan secara visual menggunakan liquid text dan liquid text ini
kenapa secara visual? Sebenarnya saya seorang guru pendidikan seni visual. Jadi apabila guru pendidikan seni visual ini banyak mengajar dan memberi apresiasi. Apresiasi itu macam kita create, bukan create ya, kita memberi sesi kritikan, kita mengajar secara bergambar. Okey, bukan nombor ataupun bukan pendengaran muzik dan sebagainya, tetapi secara bergambar. Liquid text ini sebenarnya boleh saja digunakan untuk apa sahaja subjek. Cuma pada petang ini saya fokuskan kepada pengajaran pendidikan seni visual. Baiklah, secara ringkasnya saya tuliskan di sini iaitu Liquid Text ini merupakan salah satu apps yang menggunakan pendekatan konvensional dan boleh dimanipulasikan secara digital. Maksudnya di sini ialah kita menggunakan ini seolah-olah kita menulis, melukis, menconteng secara biasa, konvensional, tetapi ini adalah apps yang kita manipulatekan dengan secara digital. Okey, maksudnya apa yang kita sampaikan itu sebenarnya seolah-olah seperti biasa kita menulis dekat whiteboard, ya. Tetapi ini adalah liquid text. Dan juga liquid text ini merupakan multi-touch document yang unik dan menarik. Dan yang ketiga, liquid text ini iaitu boleh digunakan ataupun menjadi kegunaan dalam pembelajaran dan pengajaran secara digital. Okey, pembelajaran bersemuka tanpa sentuh. Okey, tak semestinya digital sahaja. Hari itu kita PDPR kan. Baiklah, sekarang ni kita boleh gunakan secara bersemuka, okey, dan mengurangkan ataupun tanpa sentuh, ya, tanpa dekat dengan pelajar, dan juga kita perlu ambil contoh-contoh hasil kerja pelajar, tunjuk dan sebagainya. Kita hanya gunakan liquid text sahaja dengan gadget yang kita ada. Kita boleh membuat semakan jawapan. Ya, kita boleh semak jawapan pelajar dan hantar semula kepada dia, dan kita kalau kita tak puas hati kita boleh copy paste gambar apa yang tak kena dan sebagainya, ya. Dia paperless, alat hands on dan juga alat bantu mengajar yang menarik. Dan yang keempat, dia memudahkan pengajaran secara visual dengan sistem yang unik dan fleksibel. Baiklah, saya terus kepada bagaimana kita nak muat naik liquid text dalam kita punya gadget. Okey, baiklah. Kalau saya menggunakan iPad, tetapi dia tidak terhad kepada iPad semata-mata. Cikgu-cikgu boleh gunakan, kalau cikgu nak gunakan, kalau cikgu ada Windows pun boleh, iMac, PC yang biasa, ya, boleh. Okey. Baiklah, saya terangkan, ya, bagaimana kita nak upload. Okey, kita nak upload liquid text, okey, dan kemudian kita download ke komputer kita. Okey, kita pergi kepada, okey, di akhir pembentangan saya ini, kita akan buat hands on yang simple, yang ringkas, okey. Sambil-sambil tu bolehlah kalau Cikgu Dalila berikan link Telegram, ya, andai kata ada peserta-peserta kita yang nak participate sekali untuk sesi hands on, okey, dalam ruangan chat. Baiklah, kalau kita nak cari sebenarnya apps liquid text ini, okey, kita tekan saja, kita pergi website Google ke mana-mana yang pilihan kita. Kita tekan liquid text, okey? Liquid text. Okey, dan dia ada memaparkan, ya, memaparkan tentang liquid text. Okey. Di sini ini interface apabila kita tuliskan liquid text ni apa, kita nak download, ya. Okey, dia ada tunjuk di sini kalau cikgu-cikgu tengok
liquid text ini kita boleh dapat secara percuma dan juga berbayar. Namun demikian, kalau kita nak dapatkan secara percuma, sudah tentulah kita mendapat limit dia, benda-benda yang dia beri tu tidaklah sebagaimana yang kita bayar. Dia ada limitation dia. Okey, mungkin cikgu boleh cuba dulu. Kemudian lepas tu kalau rasa macam selesa dan kita boleh beli. Okey, kalau kita tengok pricing dia. Okey. Liquid text ini dalam dolar, tapi boleh je nanti dia akan emailkan, dia boleh tukar kepada RM kita ya. Okey, dia ada yang basic. Kalau basic memang percuma lah ya. Cikgu boleh guna dulu. Rasa selesa, cikgu boleh belilah ya apps ini kalau cikgu nak. Okey, macam saya guna yang Pro ya. Yang Pro ini okey, sekali bayar sahaja. Tak perlu tiap-tiap tahun, tak perlu tiap-tiap bulan, hanya sekali bayar sahaja. Tetapi jika kita nak yang live exchange, maksudnya banyak lagi ya dia punya features dia. Di sini dia ada tunjuk kelebihan setiap bayaran. Okey. Jadi kalau kita bayar lebih, of course lah dia akan dapat lebih. 1 gig project storage, unlimited storage dan sebagainya. Okey, bagi saya untuk pengajaran di sekolah, saya hanya guna Pro, iaitu saya hanya bayar sekali sahaja. Ya, dalam kalau 20, saya bayar dalam 100 lebih, 120 lebih masa saya beli tu, dan sekali sahaja. Baiklah, kalau kita buka di sini, dia ada banyak ya, dia tulis pricing, video pengajaran, video apa yang kita boleh gunakan. Tidak semestinya pengajaran, tetapi kalau kita boleh guna liquid text ini sebagai untuk personal kita. Kalau dah macam tajuk pada hari ini ialah sesi hands on, of course lah kita gunakan. Saya memang menggunakan sepenuhnya liquid text ini sebagai pengajaran. Okey, pengajaran dan memberi hands on yang menarik kepada pelajar. Okey. Okey Cikgu Dalila, boleh dengar? Okey. Okey, alhamdulillah. Baiklah. Sekarang ini saya tunjukkan bagaimana kita nak mendapatkan liquid text ini. Okey, sekarang saya nak menceritakan apakah yang kita boleh implementkan apabila kita sudah mendapat apps liquid text ini. Okey, saya teruskan. Okey, kita boleh. Sebenarnya presentation pada hari ini saya sudah pun menggunakan liquid text. Okey. Okey, sebenarnya ini adalah liquid text. Liquid text ini mempunyai beberapa tools yang begitu mudah untuk kita implementkan. Okey, di bahagian kiri ni, ini adalah apa yang akan kita gunakan. Kita boleh download, kita boleh download file PDF, Words, PowerPoint. Okey, kita boleh download, ambil gambar. Kita boleh ambil gambar pelajar, download daripada internet dan sebagainya. Okey, saya akan tunjukkan ya bagaimana kita menggunakan liquid text ini. Okey, ini kita dah dapat. Kemudian kita untuk liquid text ini kita boleh tengok di bahagian yang saya gerak-gerakkan ini. Okey, ini adalah file kita. Ya. Macam saya memang cikgu seni, jadi banyaklah gambar. Jadi saya berkomen-komen pun komen yang bergambar. Okey, tetapi andainya cikgu matematik, cikgu biologi dan sebagainya, boleh saja gunakan liquid text ini secara mengikut mata pelajaran masing-masing. Yang pertama, okey, saya buat catatan sedikit. Sebenarnya di bahagian ini, di bahagian yang saya tulis ini adalah kita panggil dia sebagai canvas ataupun workspace. Okey, workspace. Dia sebelah kiri ni, yang ini
Yang ini adalah apa yang kita nak sampaikan, isi kandungan kita, dan di sini adalah workspace kita. Tengok cikgu, saya tulis tangan sahaja. Jadi kalau nak tulis tangan, nak bertype pun boleh. Okey, workspace ini membolehkan. Okey, saya ceritakan dulu. Workspace ini membolehkan kita, yang pertama kita menulis. Okey, kejap lagi saya akan ceritakan tools-toolsnya ya. Okey, membolehkan kita copy paste gambar. Okey, kita copy paste gambar. Okey, contohnya kita akan copy paste gambar. Dan gambar yang kita copy paste ini kita boleh besarkan atau kecilkan dan sebagainya. Okey? Okey. Dan juga kalau kita rasa kalau cikgu rasa tak nak 4 segi, cikgu nak contohnya dalam sains, okey, kita nak bagikan latihan-latihan mengikut image ataupun kalau saya seni visual, saya nak gambar itu sendiri. Kalau kita paparkan dia, kalau kita tak copy, kita tak tahu bahagian mana yang kita nak. Jadi kita boleh copy organik, contoh ya. Okey, kita boleh copy. Nak copy berapa pun boleh. Okey, nak copy 4 segi pun boleh. Kita nak kakak ni kepala sahaja ataupun tangan sahaja. Kalau dalam pendidikan seni visual tu macam mana nak buat corak menggunakan image-image yang tertentu. Okey, jadi kita berceritakan okey cara dia macam ni. Kamu ambil gambar-gambar yang bersesuaian, kamu cantumkan dan sebagainya. Okey, kita di samping itu kita juga boleh tulis ya. Okey, kita ada antara gambar-gambar yang kita keluarkan ini ataupun tulisan-tulisan yang kita keluarkan ini. Okey. Kita boleh buat connection. Okey, ini antara kelebihan-kelebihannya. Okey, sebelum saya tunjukkan lebih detail macam mana kita nak ambil semua-semua benda ini, okey, saya terangkan tools, ya, tools yang terdapat pada Liquid Text. Okey. Yang pertama kalau kita tengok, okey, di bahagian sini, okey, di bahagian A ni, okey, ini adalah, okey. Okey, ini sekejap lagi saya terangkan, kita ambil bahagian ini dulu. Okey, bahagian yang image pencil ni. Okey, untuk image pencil ni, dia ada straight ataupun freehand. So, kalau kita nak straight, kita boleh gunakan, jadi garisan yang kita hasilkan itu lurus. Okey, lurus. Okey, dan juga bila kita tekan bahagian pen ini, dia ada pelbagai warna dan pelbagai saiz pen kita. Okey, jadi kita boleh pilih. Bahagian yang freehand ini pula, kita dia tidak straight tapi kita boleh tulis. Ya, cikgu boleh tulis apa-apa sahajalah tajuk kita pada hari ini ialah apa. Okey. Dan juga kalau kita tengok bahagian yang bertanda pen yang mata besar ni, okey, yang ini ialah, okey, yang ini ya. Okey, ini adalah highlight. Kalau kita tekan bahagian highlight ni, dia juga boleh ada pelbagai warna. Okey, contohnya warna hijau kita nak highlightkan dalam pengajaran kita ataupun latihan yang akan kita beri. Okey, pastikan semua hasilkan yang ini. Okey, contoh. Ya, kita boleh highlightkan dia yang mana kita nak. Alright. Dan juga bahagian yang ini, okey, bahagian yang saya tunjukkan anak panah ini adalah pemadam. Andai kata kita nak betulkan kesalahan, kita padamkan. Okey, saya tak nak yang ini, saya nak bahagian ini sahaja. So kita ceritakan di sini. Okey. Ini adalah antara kelebihan dalam Liquid Text. Okey, setakat ini ada apa-apa soalan tak cikgu-cikgu? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa respon? Cikgu Dalila ada apa-apa respon sebelum saya teruskan? Dah. Kita nak tanya-tanya borak sikit kan dengan cikgu-cikgu yang ada. Ya, kita nak tanya lah. Cikgu-cikgu pernah dengar tak Liquid Text sebelum ni ataupun pernah guna tak Liquid Text?
Jadi bila cikgu dengar liquid text ni dan beberapa minit dah berlalu kan, Cikgu Marhanin dah cerita apa yang cikgu nampak sebenarnya tentang liquid text ni. Okay, saya bagi sikit lah info Kalau sebelum ni tak pernah dengar, first time dengar. Okay, jadi saya nak tambah sikit lah daripada presentation Cikgu Marhanin ni. Apa yang saya tengok seronok dia dekat sini ialah kalau cikgu-cikgu pernah tak guna OneNote untuk pembentangan slide. OneNote, aplikasi OneNote. Atau OneNote, pernah guna OneNote kan? Okay. Jadi OneNote ni sebenarnya lebih kurang dengan liquid text. Tetapi liquid text ni fleksibel, dia sangat fleksibel. Kalau ditengokkan paparan yang Cikgu Marhanin buat sekarang ni, dia uploadkan PowerPoint dia dalam bentuk PDF. Kemudian dekat sebelah tu ada workspace yang dia boleh buat macam-macam. Kalau saya guna OneNote, kita kadang-kadang nak cut and paste tu kita guna snipping tool. Kita guna snipping, snip, cut, lepas tu paste masuk. Tapi kalau gunakan liquid text yang Cikgu Marhanin buat ni, boleh tengok dia crop gambar perempuan ni kecil-kecil sekejap je. So boleh bayangkan macam mana Cikgu Marhanin ajar dekat kelas bawa iPad lah contoh ataupun bawa handphone lah contoh yang dah di-download aplikasi liquid text ni. Dia pergi je dekat meja pelajar, dia boleh snap je jawapan pelajar, kemudian dia boleh masukkan terus gambar jawapan pelajar ke dalam slide liquid text dia. Tu yang saya tengok macam menarik sekarang ni. Okey, terima kasih Cikgu Dalila. Memang poin itu yang saya nak ya. Cikgu-cikgu, okey, sebenarnya tadi saya dah tunjukkan. Tetapi macam mana kalau kita nak ambil file itu? Dari mana kita nak ambil file itu? Okey, sebenarnya kalau dalam pembelajaran kita di sekolah, sebenarnya kita boleh ambil dari macam-macam sumber ya. Okey, kalau kita tengok file ada tanda plus di sini. Kalau kita tekan plus di sini, kita boleh add document. Okey, kita ambil add document, dia ada daripada liquid text project yang sedia ada, daripada document file, daripada web page pun boleh, daripada image file pun boleh. Okey, kalau kita tekan web page, dia terus kepada Google ataupun sumber internet yang kita nak gunakan. Okey, contohnya kita tulis di sini buku. Okey, buku. Kita nak tengok ataupun kita nak tengok corak lah ya. Okey, kalau pendidikan seni video tu nak corak. Okey, kita ambil corak yang kita nak. Okey, hari ini cikgu saya nak mengajar corak ini. Okey, corak ini. Dan saya akan import daripada gambar ini terus kepada file yang sedang kita ada ni. Okey. Dapat tak? Tak dapat pula ya. Sorry. Okey, kita add document lagi. Okey, kita ambil web page. Okey, kalau image ni. Okey, sebenarnya kalau cikgu nak ambil daripada penulisan website, buku teks digital atau apa sahaja, cikgu boleh masuk je import ya. Okey, nanti saya ringkaskan lah ya. Okey, di sini tadi mungkin gambar itu terlalu kecil, kita ambil mana-mana yang bersesuaian, kita akan tekan import. Okey, import. Okey, sekarang tengok dia ambil iaitu web page yang kita nak. Okey, kita tekan lagi yang arrow yang saya cakap ini. Okey, kemudian kita nak add document. Kita nak berceritakan ataupun nak tunjuk gambar ataupun contoh ya. Kita daripada image. Tadi web page, okey, daripada image file. Kita tekan image file, dia ada insert picture dengan scan document. Okey, saya ambil yang pertama, insert picture. Okey, insert picture kita boleh ambil gambar daripada browser daripada mana-mana file yang kita nak ataupun daripada gambar yang sedia ada. Okey, saya bagi contoh di sini. Okey, gambar yang sedia ada. Okey, hasil kerja pelajar saya dah simpan dan saya insert picture. Saya import document. Okey, saya import document.
dan dia akan masuk. Ya, dia ada banyak kalau tengok. Dia ada gambar, tadi file yang kita nak present pun semua dia ada di sini. Yang saya buat arrow di sini. Okey. Kalau kita tengok, okey, ni gambar yang saya import. Okey, sama ada kita nak import gambar daripada yang sedia ada ataupun kita nak ambil gambar daripada Telegram. Okey, kita biasa guna Telegram ataupun WhatsApp dengan pelajar kan. Okey, kita boleh guna, kita pergi ke Telegram. Okey, saya tunjuk contoh ya. Okey, kita pergi kepada Telegram. Okey. Okey, saya ambil contoh anak murid saya. Okey, pergi gambar, pergi ke grup pelajar. Okey, kita nak memberitahu bahawa apa poster, tema poster kita. Contohlah ya. Okey, baiklah. Ni pelajar dah hantar gambar dia. Kemudian kita tekan. Kita boleh save. Kita save this picture dan kita add kepada kita punya file. Okey, contohnya share kepada liquid text. Kita boleh save pun boleh. Save pun boleh. Ataupun, okey, gambar ini bila kita save, kita buat macam tadilah ya. Kita insert picture di dalam file kita. Okey, ataupun kita nak dapatkan apa bahan pengajaran kita nak bagi dalam pengajaran ataupun hands on yang akan kita gunakan itu, selain daripada gambar ya, kita nak import file atau file PDF. Contohnya kita ambil mana-mana daripada pelbagai sumber boleh ya. Kalau kita ada, okey, saya bagi contoh. Okey, ini adalah PDF yang saya buat, iaitu hands on kerja khusus pelajar-pelajar tingkatan 5 SPM. Okey, jadi saya ini PDF saya. Jadi bila kita setakat bagi sahaja tanpa penerangan tak boleh ya. Jadi bila kita nak terangkan, kita tekankan ada arrow paling kanan di atas ini. Okey, tekan di sini dan kita cari liquid text. Okey, ni ada liquid text dan kita tekan. Jadi file tersebut, okey, add to current file. File yang kita sedang bincang tadi kan. Okey, kita tekan add to current file. Kemudian dalam terus masuk. Ya, jadi kalau kita tengok di bahagian di sini, dia ada banyak file. Okey, ni presentation yang saya buat tadi. Okey, ada gambar yang daripada PDF yang saya import daripada sumber Telegram. Okey. Ada gambar-gambar yang saya ambil daripada internet yang saya dah save dalam file dan sebagainya. Okey, jadi kita boleh ambil. Itu saya tunjukkan daripada mana sumber itu kita nak ambil. Baiklah, seterusnya saya nak tunjukkan kita nak ambil gambar itu selain daripada kita save masukkan dalam file kita juga boleh scan gambar tersebut. Okey, kita tengok add document, kita ambil image file dan kita scan dokumen tersebut. Okey, kita scan gambar. Okey, sorry ya. Okey, ini okey, kita ambil je gambar saya dengan Cikgu Dalila. Kita ambil. Okey. Dan juga kita save. Okey. So kalau kita tengok ya, insert picture dah ada dah gambar yang saya scan tadi dalam screen dan kita import. Okey. Cikgu tengok ya. Di dalam file yang kita yang pengajaran kita tu ada macam-macam. Sama ada gambar, file PowerPoint ataupun PDF, Word dan sebagainya, kita boleh masukkan dalam kita punya bahan pengajaran dan kita boleh komenkan di bahagian workspace ini. Jadi kalau kita tengok senarai, okey. Lambat sikit keluar ni. Okey, senarai ni ada banyak. Ada banyak. Okey. Jadi ini adalah kegunaan ataupun bagaimana kita nak ambil file-file ataupun gambar-gambar
untuk kita jadikan bahan pengajaran kita. Ya, kalau kita tengok di bahagian A, kalau ini bahagian ini, okey, saya bagi contoh ya. Okey, okey, saya bagi contoh. Kalau bahagian A ni kita tunjukkan, kita boleh type di sini. Okey, sayang. Okey, contoh dah. Okey, dan kita boleh besarkan. Kita nak kecilkan, sorry, dia macam note lah ya. Okey, sayang, kita nak tulis kat sini. Okey, dan file-file yang kita ubah suai ataupun kita nak buat sketch di sini. Okey, rama-rama. Okey, kita nak buat. Okey, kita nak belajar. Sorry. Okey, kita nak belajar tentang rama-rama. Kita boleh buat catatan pada gambar yang kita nak sebagai bahan pengajaran kita. Okey, jadi ini antara features yang ada dan juga yang tadi boleh masuk ke sini. Okey. Okey. Boleh masuk ke sini ataupun kita nak bawa yang ini ke workspace kita. Ke workspace kita. Okey, itu setakat itu yang saya nak ceritakan tentang apa tools-tools, kegunaan tools yang sedia ada di sini. Okey, kalau kita tekan yang ini adalah space antara tulisan kita dan juga ini kecil dan besar. Kalau ini kecil dan besar, dan kalau AB ni, okey, yang AB kalau kita tekan, okey, kita boleh buat note contohnya, kita boleh tulis macam tadi dan kita boleh adjustkan. Okey, dan juga adakah terlalu cepat ya? Kalau cikgu rasa saya nak perlu ulang, cikgu boleh bersuara lah ya, kita sama-sama dalam perbincangan kita pada hari ini. Mungkin kalau saya je seorang bercakap macam tak best, kena ada juga orang, ada apa, partisipan yang memberi respon. Macam kita mengajar lah kan, kita nak juga respon. Boleh bertanya ya cikgu kalau ada soalan-soalan. Okey, okey, ini workspace dan juga kita boleh groupkan. Gambar yang kita buat tadi ni kita boleh groupkan, kita tarik ke sini. Okey, kita boleh groupkan. Untuk nak dapatkan group ni, kita gunakan yang ini. Maaf cikgu. Kucing. Okey, minta maaf cikgu. Okey, jadi kita boleh kita boleh gunakan arrow yang ini yang saya buat ni ya, untuk kita groupkan gambar-gambar. Kita nak groupkan 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi cikgu-cikgu boleh gunakan yang ini untuk groupkan. Okey, saya buat sekali lagi. Groupkan sini, dia boleh bergerak. Semua benda boleh bergerak sekali. Okey, nampak ya? Okey. Setakat ini okey tak cikgu? Boleh faham tak? Okey. Boleh cikgu Dalila? Ada apa-apa soalan setakat ini? Okey, sebelum saya berikan hands on kita pada petang ini. Boleh tak cikgu-cikgu? Okey. Bagaimana kita nak implementkan ataupun kita nak gunakan liquid text ini dalam sesi hands on kita. Jadi kita buat pada petang ini. Okey, boleh ke Cikgu Dalila sekarang macam mana? Okey. Kalau saya on je Kak. Saya memang tertarik banyak benda lah bila saya tengok ni benda baru. Kan cikgu-cikgu kan. Dari tengok slide tu pun, kita tengok slide PDF tu pun dah cantik dah. Banyak soalan kita nak tanya. Ni dia baru buka dia punya pedang satu je, dia ajar liquid text. Banyak lagi dia punya. Dia simpan rasa-rasa Kak Anim ni. Okay. So Kak Anim nak ajar apa ni? Hands on? Okay. Saya nak mengajar. Okay. Bila dalam pengajaran, okay, saya fokuskan kepada pendidikan seni visual lah ya. Sebenarnya tidaklah terhad. Cikgu boleh implement kalau ikut
ikut mata pelajaran cikgu masing-masing. Okey, jadi hari ini sebelum saya pergi kepada Movavi saya nak mengajar. Okey, kita nak memberi latihan kepada pelajar. Jadi guru-guru yang join Telegram, guru-guru yang join Telegram adalah sebagai pelajar saya. Okey, jadi hari ini cikgu hanya perlu sediakan pensel, pensel untuk melukis dan cikgu hantarkan gambar cikgu ini kepada dalam Telegram. Minta maaf cikgu. Baiklah. Kita tengok ya. Hari ini saya akan mengajar perspektif. Perspektif bermaksud bagaimana kita nak menggambarkan ruang, kita nak menggambarkan ruang dan nak melukis sesuatu objek itu dengan betul. Iaitu apabila objek semakin jauh, kita tengok, kita besarkan. Kita boleh tekan arrow di sini. Saya tekan arrow di sini, kita boleh besarkan, kita boleh kecilkan. Terpulang pada cikgu nak, dia fleksibel ya. Sekarang apa yang saya paparkan pada gambar ini adalah kotak. Kotak yang dilukis menggunakan kaedah yang betul, iaitu kotak bahagian yang jauh kelihatan lebih kecil daripada objek yang di depan. Jadi bagaimana kita nak melukis sesuatu objek yang mempunyai ruang sebegini dengan cara yang betul. Baiklah, dalam perspektif, saya mengajar ya. Kalau cikgu yang join, bagi cikgu yang join jangan bimbang. Kalau cikgu Maths ke cikgu English ke apa, boleh je kita join ini. Hari ini saya nak mengajar perspektif satu titik lenyap. Apa yang dikatakan perspektif satu titik lenyap? Kalau kita tengok perspektif satu titik lenyap ini menggunakan satu titik yang seolah-olah akan hilang di belakangnya. Aplikasi melukis kotak ini bukan setakat melukis kotak, tetapi kita boleh lukis bangunan, kenderaan, objek-objek buatan manusia dan sebagainya. Tetapi kita mesti tahu basic, iaitu cara melukis kotak. Cikgu-cikgu, setakat ni boleh ikut tak lagi? Mungkin lepas Cikgu Mahanim dah cerita sampai lukisan tu kan, dah boleh nampak mungkin macam mana nak diaplikasikan mengikut subjek masing-masing. Saya baca dekat sini ada cikgu yang dah tulis dalam RBT pun ada perspektif, topik lakaran piktorial. Mungkin Cikgu Miu pun boleh gunakan aplikasi Liquitex ni lepas ni untuk pembelajaran RBT dalam kelas cikgu. Saya sendiri pun setakat ni pun tak pernah lagi guna Liquitex, sekadar OneNote tu pun masa PDPR. So bila kita tengok Puan Mahanim menggunakan Liquitex ni secara penuh daripada tahun 2019 sehingga kini, tertanya-tanya juga saya macam mana Puan Mahanim boleh bergerak ke sini ke sana dalam kelas seni dia dan menyampaikan PDP tersebut. So Puan Mahanim dia ada guna tools yang tertentu, extension dia. Dia namakan sebagai EasyCast, tak silap saya, dia share dekat saya. EasyCast. So dia Puan Mahanim dia boleh gerak-gerak dalam makmal dia punya bilik seni tu tanpa belah perlu berdekatan dengan projektor dia tu. So dia boleh gerak, dia boleh minta pelajar yang lukis gunakan iPad ataupun device masing-masing kalau pelajar boleh bawa device, dan dia boleh mirakas dengan tools yang dia ada. So ni antara perkara-perkara yang saya belajarlah daripada Cikgu Hanim ni sendiri, daripada Liquitex ni sampailah macam mana dia sediakan PowerPoint yang cantik ni pun kita tak pernah saya tak pernah nampak lah kalau dalam
apa ni dalam Canva kita biasalah macam kita menjurus kepada, kalau saya ajar kata satu, lebih kepada kids punya presentation lah. Kalau ni tengok nampak sangat profesional. So kita tanyalah apa apps dia guna untuk PowerPoint yang menarik ni. Okey, Cikgu Dalila, terima kasih ya. Okey, sekejap lagi saya akan tunjukkan video bagaimana saya connectkan liquid text ini dalam pengajaran secara bersemuka menggunakan EasyCast. Okey, kita ambil masa dalam 5 minit. Saya minta maaf kerana technical tadi tiba-tiba dia turn off. Okey, jadi saya berbalik ya dalam masa 5 minit ini, saya berbalik kepada apa yang latihan yang akan saya berikan. Okey, tadi saya ulang balik ya. Saya ulang balik. Yang pertama, okey, cikgu ambil yang bahagian yang saya merahkan ini, kita ambil bahagian straight. Kita nak lukis, okey, perspektif, okey, kotak perspektif satu titik lenyap. Cikgu mulakan dengan garisan. Kotak macam ini. Cikgu buatkan satu titik, okey, tak kisah titik itu di mana. Okey, contohnya titik di sini. Okey. Contohnya titik di sini. Cikgu nak ke kiri ke kanan ke tengah ke tak kisah. Okey, cikgu cantumkan pada setiap titik ini. Okey, kita ambil yang lurus. Okey. Kita cantumkan setiap bucu ini. Okey, setiap bucu ini menggunakan perspektif. Kemudian ini adalah garisan perspektif. Sebenarnya garisan perspektif ni dia tak wujud pada alam nyata. Tetapi kita kena tahu perspektif itu supaya lukisan yang kita hasilkan itu tepat. Baiklah, kita sekarang saya buat double macam ni pun tak apa. Terpulang pada cikgu nak buat double macam mana. Saya buat warna biru supaya tidak keliru. Okey, sekarang saya nak buat kotak. Kotak ni kita ikut garisan perspektif yang kita buat itu. Kemudian kita gariskan saiz yang kotak yang kita nak. Okey, kalau lebar ya, lebar kotak yang cikgu nak lebar, memanjang ke, pendek ke, terpulang. Okey, sekarang bahagian sisi dan bahagian tepi ni. Okey, kalau tengok dah jadi sebuah kotak. Okey, dan sebenarnya garisan perspektif ni tak wujud di alam nyata. Dia hanya guideline kita untuk melukis sesuatu objek yang mempunyai ruang. Jadi kalau kita padam ini, kita jadi dah sebuah kotak. Okey, boleh tak guru-guru ataupun siapa yang nak join sesi hands on kita pada petang ini, ambil gambar dan hantar kepada link yang saya beri itu. Okey, kalau siapa yang nak cuba lukis, lukis, ambil gambar dan hantar kepada link Telegram yang saya beri. Boleh tak? Okey, ini contohlah ya cikgu-cikgu apabila kita mengajar di dalam kelas ini. Ini antara latihan yang mudah yang boleh kita buat. Okey, jadi dalam pembelajaran kita, kita boleh berikan latihan sebegini. Kemudian, ada tak yang dah hantar? Lukisan yang sama ke Kak Nim? Sama yang macam Kak Nim lukis? Lukisan yang saya lukis ini. Yang saya lukis ini. Okey, tolong hantar. Okey. Kita hantar dalam Telegram. Hantar dalam Telegram boleh? Okey, saya cuba tengok ada tak dalam Telegram. Okey, kita tutup liquid text kita. Kita tutup ataupun kita boleh buka ya. Telegram, liquid text tutup sekejap. Kita tak off, tak shutdown. Kita buka latihan dalam liquid text. Tengok. Ada tak? Setakat sekarang ni saya belum nampak lagi join ataupun latihan-latihan yang pelajar buat. Okey. Okey, dah dapat. Alhamdulillah. Okey. Jadi dalam pengajaran kita ni, tengok pelajar, okey. Saya akan ambil contoh. Okey, saya ambil satu contoh daripada cikgu ini. Okey, saya tak pasti siapa yang minta maaf. Okey, kita save. Okey, kita save image. Kemudian kita buka liquid text kita. Okey, macam mana kita nak ambil? Kita nak ambil gambar yang tadi ni daripada Telegram. Okey, kita tekankan. Okey, kita tekankan yang ni ya. Okey, yang ni ya.
Okey, kita tekankan tools ini. Kita add document. Kemudian kita ambil image file yang kita dah save daripada cikgu yang join tadi. Okey, insert picture. Okey, kita ambil. Tengok daripada cikgu buat tadi saya ambil satu ya, ambil satu. Kalau cikgu nak ambil banyak pun tak kisahlah, tengok partisipan kita ataupun pelajar kita hantar okey ke tidak, banyak ke tidak. Okey, ini satu contoh. Okey, tahniah cikgu. Okey, kerana telah melukis objek sebuah kotak menggunakan perspektif. Tetapi di sinilah berlakunya apresiasi visual. Maksudnya kita memberi apresiasi ni, maksudnya kita appreciate, tetapi kita memberi komen-komen apa latihan yang mereka buat itu. Kalau kita tengok, okey, sekarang kita nak tengok betul tak okey cikgu buat sama tak seperti saya? Ada tak garisan perspektif ni betul ke salah? Okey, kita tengok sama-sama. Kita boleh crop kan cikgu? Kita ambil tools yang ini. Okey, sekejap ya. Okey. Okey, tools yang ini. Okey, kita ambil, kita crop. Kita tekan, kita crop. Okey, kalau cikgu guna mouse lah. Kalau iPad boleh guna pen kan? Okey, kita gariskan. Jadi kita boleh ambil, kita tengok betul ke salah yang anak murid kita buat ni ya. Okey, kita nak buat saiz kecil ke, besar ke, terpulang. Okey, saya akan ambil. Kita tengok, kita check balik betul ke salah. Okey, yang pertama dia ada garisan 4 segi kat depan, betul. Okey, betul. Yang ini betul, boleh diterima. Kemudian kalau kita tengok adakah garisan di belakang ini bercantum? Kita try cantum. Ikut ya. Okey, kita ambil warna merah. Kita ikut betul-betul. Adakah dia bercantum pada titik lenyap yang betul? Kita pun garis. Garis. Okey, bertemu kat sini. Okey, kalau tengok terlalu kecil, kita besarkan. Kita tekan di sini, arrow di sini, nampak? Ini kita boleh tarik, besar atau kecil. Okey, sekejap. Arrow ni kat sini. Dia ada kat bawah ni ya. Okey. Okey, sekarang kita nak check lukisan tu betul ke salah. Okey. Tengok. Nampak tak kesalahan dia? Kesalahan lah, kurang tepat kan? Okey, kerana kalau ikutkan perspektif yang betul, ini cantuman dia. Tetapi kalau anak murid kita buat tadi latihan daripada Telegram ini, kalau kita cantum, kita tarik ni. Okey, dia ke lain. Dia tidak bercantum. Dia tidak bercantum. Okey, yang ini bercantum, dia sepatutnya, okey kalau kita tengok di sini, dia tidak bercantum. Sepatutnya semua line-line ini akan bercantum pada objek yang sama ataupun garisan yang sama. Sepatutnya macam ini. Tetapi kalau kita tengok garisan dia ke sini. Jadi di sini ada kesalahan. Jadi kita boleh comment on the spot. Okey, kalau kita nak lukis terus dekat sini pun boleh. Tengok. Okey, sepatutnya kalau nak bercantumnya, dia tak bercantum sampai habis, dia bercantum, ini dah ke mana-mana. Ini dah pergi Australia. Pergi jauh-jauh, dia tak bercantum. Okey, jadi di sini very simple, saya tunjuk benda yang simple. Okey. Jadi tak bercantum. Kemudian kalau kita tengok, okey, ini kita beri komen lah ya, sambil-sambil kita mengajar tu, kita boleh berikan komen on the spot. Okey. Tarik. Okey, yang ini pun. Sorry. Okey, kita beri komen, kita tarik. Garisan ini pun tidak. Okey, nanti pelajar akan, bila pelajar lain tengok, sorry ya. Okey, kalau kita tengok tadi.
Okey, jadi pelajar-pelajar lain pun boleh faham. Jadi di sini kesalahan dan sebagainya. Okey, ini antara contohlah hands-on yang simple yang saya buat pada hari ini, iaitu bagaimana setelah kita memberi kerja dan kita menilai terus apa yang kita berikan latihan itu kepada pelajar. Baiklah, tadi boleh ya? Okey, tadi ada Cikgu Dalila tunjukkan bagaimana kita kalau sekarang kita kan bersemuka. Jadi bagaimana kalau kita nak mengajar? Okey, kita nak mengajar tetapi sebelum ni kita gunakan PDPR, tetapi kita nak mengajar sekarang secara bersemuka tetapi masih lagi menggunakan liquid text. Okey, masih lagi menggunakan liquid text. Macam mana kita nak connectkan apa yang kita mengajar itu? Okey, di sekolah saya, saya menggunakan satu dongle yang kita panggil, kalau dalam Apple dia berfungsi seperti Apple TV. Okey, saya tunjukkan video bagaimana kita connectkan apps ini dengan pengajaran kita secara bersemuka. Okey. Baiklah, saya tunjuk. Okey, sebelum saya tunjuk tu, ada tak apa-apa soalan daripada guru-guru yang berkaitan dengan liquid text? Okey, sekarang saya tunjukkan bagaimana saya menggunakan liquid text ini, liquid text ini dalam pengajaran di sekolah dengan menggunakan EasyCast 2. EasyCast ini namanya EasyCast 2 ni, dia berfungsi sebagai Apple TV. Okey. Tetapi dia kalau Apple TV hanya gadget-gadget yang Apple saja, mungkin iMac, iPad, iPhone sahaja. Tetapi EasyCast ini kita boleh gunakan. Kita boleh gunakan Windows, kalau kita gunakan telefon kita boleh gunakan Samsung dan apa-apa sahajalah ya. Okey, sekarang saya nak cerita sikit sebelum saya masuk kepada MobaV sekejap lagi. Baiklah, kalau kita tengok ini adalah dalam kelas. Dalam kelas bersemuka baru-baru ni ya. Dan saya nak ajar melalui EasyCast. Iaitu saya nak connectkan liquid text yang saya mengajar tadi sebagai apps pengajaran kita, sebab kita nak mengelakkan sentuhan ya, tanpa sentuhan terlalu dekat dengan pelajar. Kalau kita tengok inilah yang dikatakan EasyCast. Kalau kita tengok ni. Ini adalah EasyCast. Kita hanya cocok sahaja di LCD kita. Kemudian kita kena connect dia dengan USB. Itu control. USB tu kita boleh cocok pada mana-mana sumber lah ya. Sumber untuk elektrik. Sekarang saya masukkan kepada LCD komputer biasa. Bukan Apple. Dan kita bila kita pancarkan kat sini dia tulis EasyCast. Sekarang penggunaan liquid text ini kita connectkan dengan bagaimana kita pengajaran secara bersemuka. Tadi lebih kepada PDPR kan. Sekarang bersemuka. EasyCast ini dia connect automatic. Sekarang saya gunakan iPad. Saya screen mirroring. Saya screen mirroring. Kalau cikgu guna, terpulanglah apa gadget yang cikgu gunakan. Dan dia akan automatik, dia keluar EasyCast. Sebelum tu dia ada password. Dia akan berikan password direct kepada LCD tu. Kemudian dia akan pancarkan, kita masukkan password dan senang saja dia akan keluarkan screen mirroring. So apa saja pengajaran kita, apa saja pengajaran dalam gadget kita, sorry lah bilik seni sedang buat kerja khusus sekarang ni. Terus dipancarkan. Kalau kita guna iPhone lah. Kalau guna handphone, kalau guna Windows, terpulanglah. Dia akan keluarkan, dia akan pancarkan di LCD. Baiklah, sekarang saya gunakan liquid text dan saya mengajar dalam pelbagai apa-apalah yang kita nak buat dia tentang seni. Biasanya hands on saya tidak begitu, kita tak berdekatan dengan pelajar. Kita terus kalau nak ambil gambar dan kita pancarkan sahaja. Jadi dengan sendirinya apa pengajaran kita
kita gunakan macam ini. Ini yang Cikgu Dalila maksudkan tadi ya, macam mana kita nak connectkan liquid text sama ada tadi PDPR dan sekarang bersemuka. Jadi kita boleh besarkan, kita tak perlu lagi ABM yang besar-besar, kita nak crop sana crop sini, nak ambil, tak perlu lagi. Kita hanya guna liquid text dah memadai dengan apa saja cara pengajaran kita. Tak kira apa-apa subjek. Okey, Cikgu Dalila, setakat ini ada apa soalan sebelum saya pergi kepada Movavi pula? Okey, ada apa-apa soalan setakat ini? Kalau cikgu tak nak tanya, mungkin boleh tulis di ruangan chat. Kita sama-sama berbincang. Okey, ada apa-apa soalan tak setakat ini? Kak Nim, Ya. kita ada lagi masa dalam 18 minit je Ada satu. Kejap kita. Okay. Cikgu Miwi cakap menarik sangat liquid text ni. So Cikgu Hanim lepas ni dia akan membentangkan tentang Movavi. Okay Kak Hanim. Movavi secara ringkas Kak Hanim. Okey, boleh sebab masa kita sangat terhad. Okey, baiklah, andai kata cikgu-cikgu berminat lebih lanjut tentang apa nama apps ini dan juga mungkin dan kita tak banyak masa, cikgu boleh je klik kepada link Telegram itu dan kita boleh berbincang dalam grup Telegram kita. Ya, suka bila kita tengok komen tu, suka tengok liquid text, boleh zoom in dan zoom out, ya macam-macam boleh kita buat cikgu. Okey, baiklah. Saya terus ya Cikgu Dalila. Okey. Seterusnya saya dah terangkan secara ringkas penggunaan liquid text dalam pengajaran kita, sama ada PDPR, pembelajaran melalui Google Meet ke, Zoom ke dan sebagainya, dan juga saya paparkan juga, saya berbincangkan sedikit tadi bagaimana kita nak connect ataupun nak menghubungkan penggunaan aplikasi liquid text ini dalam pengajaran secara bersemuka. Baiklah, seterusnya saya nak terangkan sikit ya, iaitu tentang Movavi. Sebenarnya tujuan saya menerangkan Movavi hari ini adalah untuk memberi tambahan. Kalau kita masak itu ada tambahan gula dan garam. Maksudnya untuk menyedapkan. Apabila pengajaran secara liquid text ini, kita boleh record. Ya, kita boleh record dan kita boleh masukkan dalam video editor. Saya percaya cikgu-cikgu ada banyak video editor yang cikgu tahu. Tetapi hari ini saya ingin berkongsi iaitu satu video editor yang kita panggil dia sebagai Movavi. Ya, Movavi ini saya telah gunakan dalam YouTube saya, dah 100 lebih paparan dalam YouTube saya. Memang most of my YouTube tu saya gunakan video editor untuk iaitu Movavi. Dia akan menjadikan, kenapa saya ceritakan ini, kerana dia akan menjadikan pengajaran kita memberi hands on itu secara jangka pendek, dan kalau kita record dia akan menjadi jangka panjang, dan jangka panjang maksudnya boleh berulang-ulang. Dia boleh berulang-ulang, dia tidak terhad kepada satu kelas sahaja, kita boleh ulang apa hands on yang kita bagi pada kelas A dan di kelas B. Kalau kita nak lagi banyak kita punya pengajaran tu, kita boleh record dan masukkan dalam YouTube supaya dalam YouTube itu lagilah banyak audience yang boleh tengok kita punya pengajaran dan juga hands on latihan. Macam saya berikan latihan-latihan ini, iaitu bukan latihan ya, iaitu kerja khusus SPM yang memerlukan 6 bulan penghasilan. Jadi saya recordkan ya, jadi pelajar akan tengok satu persatu, saya record dan saya masukkan dalam YouTube. Baiklah, cara bagaimana kita nak memuat naik Movavi ini macam biasa. Kalau kita tengok di sini, kita muat naik Movavi ini. Kalau kita tengok ya, okey, yang ini adalah logo untuk Movavi.
Okey, dan kita boleh gunakan Windows App Store, Mac App Store, terpulang pada kita apa gadget yang kita ada, dan kita boleh dapatkan secara percuma ataupun berbayar. Kalau kita nak buat secara percuma, okey, macam biasalah dia ada limit, tapi kita boleh saja kita macam berkenalan dulu dengan video editor ni dan kita rasa macam berkenan itu, jadi kita pergilah meminang dia, kita bayar kan. Iaitu kita bayar, kita akan dapat lebih lagi features yang di dalam video editor tersebut, dan bila kita download dia akan beri activate key di email kita. Okey, secara ringkasnya kalau kita kita pergi kepada Google, contohnya saya selalu guna Google, benda yang mudah. Okey, kita tekan saja Movavi. Okey, kita tekan, kita cari Movavi. Jadi hubungan dengan Liquid Text tadi, kita recordkan Liquid Text, kemudian kita edit di dalam Movavi. Jadi hands on kita itu boleh diulang-ulang kepada kelas-kelas yang lain. Dan juga kreativiti itu lebih banyak ya. Okey, bila kita download Movavi ini, okey, di sini ada screen recorder, video, ada for education dan macam-macam lagi. Kalau kita tengok, dan kita boleh tengok berapa bayaran yang kita nak terpulang kepada space yang kita perlukan ya. Okey, kalau saya belikan yang bayar sekali sahaja dalam lebih kurang RM80. Tetapi kalau kita nak lagi, okey, download for free. Kalau kita tengok, download for free pun boleh. Okey, kalau kita nak lebih lagi, macam-macam ada lah ya di dalam Movavi tu, kita ambil lagi. Kita boleh beli lagi package-package yang lain. Okey. Kita tengok Movavi. Di sini bila kita tekan Movavi, ini interface dia. Okey. Okey, saya ada recordkan Movavi ini. Okey, penggunaan Movavi di dalam pengajaran, macam mana kita nak rekodkan secara ringkas sebab kita ada 15 minit lagi, iaitu saya akan presentkan bagaimana penggunaan Movavi ini di dalam pengajaran kita. Okey, saya buka YouTube. Okey, YouTube. Bila kita tekan Marhanim Art Channel, okey. Sebab saya guna iPad, jadi benda-benda yang di dalam ni ada di dalam tak ada di dalam iPad, jadi saya tunjukkan di dalam ni lah, dalam YouTube. So memudahkan lagi lah untuk saya carikan file ni ya. Okey, kita tengok video. Saya akan ceritakan secara ringkas, iaitu Movavi ini merupakan video editor yang sangat mudah dan ia boleh digunakan oleh cikgu-cikgu sebagai manipulasi untuk guru-guru membuat bahan PDPR, hands on dan sebagainya. Okey, jadi kita boleh record dan kita boleh edit bahan-bahan pengajaran kita itu dan dipaparkan dengan lebih menarik. Baiklah, apabila kita dah download kita punya Movavi, okey, jadi kita akan dapat macam ini ya, Movavi Video Editor Plus. Kalau kita berbayar, bermakna hasilnya tidak ada watermark. Bahan pengajaran yang telah kita rekodkan. Okey, cikgu boleh add file di sini. Okey. Add file, contohnya macam bidang pengajaran saya adalah seni visual. Jadi sudah tentu bahan pengajarannya lebih kepada paparan visual. Namun demikian, ada juga kita masukkan teori-teori ya yang diperlukan dalam pengajaran visual kita. Okey, saya akan tunjukkan contoh. Okey, saya akan uploadkan daripada file kita, iaitu file cara melukis. Okey, video, video. Dan juga kita add lagi mungkin gambar.
Okey, gambar 1, gambar 2. Okey. Baiklah, di sini kita ada video dan gambar. Terpulang cikgu nak letak yang mana dahulu. Kalau cikgu nak letakkan video, cikgu boleh drag video ataupun kita boleh susun mana-mana yang cikgu suka. Ataupun masukkan sekali, drag je bahan pengajaran kita. Okey, kaitan dia dengan liquid text tadi. Liquid text tu mestilah direkodkan dan dimasukkan ke dalam pengajaran dalam video editor kita. Okey. Baiklah, ini adalah video. Kalau kita tengok di sini, video ni nampaknya terbalik. Jangan bimbang, kita boleh ambil ikon di sini. Kita boleh betulkan yang mana kita nak. Kemudian kita boleh crop. Tengok ada bahagian-bahagian yang tidak diperlukan. Okey, kita crop. Okey, bila kita crop, kita applykan, so kita akan dapat bahagian yang kita kendaki. Begitu juga kalau dengan gambar, kita boleh crop ataupun kita boleh terbalikkan, kita nak bahagian mana. Ya. Ini saya ajar yang mudah-mudah dahulu, yang lain itu cikgu boleh explore apabila cikgu dah download apps ini ya. Okey. Okey, gambar. Tengok ada bahagian-bahagian yang kita tidak perlukan. Kita boleh crop. Okey. Ni saya ambil yang basic. Okey, kemudian bila kita tengok ada suara-suara kat bawah ni yang mungkin semasa kita record ada suara-suara yang kita tidak perlukan, ya. Kalau cikgu nak, kalau perlukan, cikgu teruslah suara dia. Kalau tak nak, kita boleh delete sebab dia terasing audio dan video. Okey. So, video ini kalau terlalu panjang, cikgu boleh potong. Okey, potong. Potong 3, potong 2, terpulang pada cikgu. Okey, yang ini cikgu rasa tak perlukan. Okey, yang ini cikgu rasa tak perlukan. Okey, so cukup yang ini dan kemudian sambungan antara video-video ini. Okey, video-video ini kita boleh sambungkan supaya image ataupun paparan visual itu menjadi lebih menarik. Okey, saya bagi contoh, kita nak sambung video ini macam mana. Okey, boleh pilih mana-mana yang cikgu nak. Okey, kita boleh drag dan letak di sini. Kita boleh drag letak di sini. Okey, kita boleh ambil macam-macam. Okey. Okey, ada. Ikutlah apa package yang cikgu ambil. Kalau ambil basic, dapat basic lah. Ya, kalau ambil yang macam-macam. Okey. So, kita juga nak masukkan perkataan-perkataan ataupun bahagian-bahagian yang diperlukan secara teori. Kita boleh ambil ikon teks. Kita boleh pilih. Okey. Kita boleh pilih yang mana kita nak. Okey, contohnya kita ambil yang ni, kita dragkan. Kita nak tulis kat sini. Okey, bila kita tekan sini, kita tekanlah cara melukis kek. Okey. Okey, size dia kita boleh adjust kat sini. Dia sangat-sangat mudah untuk diimplementkan, tak rumit. Tetapi sangat menarik. Okey, kita pun apply. Kita boleh copy, terpulanglah. Nak copy yang sama ke, nak ambil yang lain ke, terpulang. Okey. Copy, paste. Mungkin cikgu nak letak di sini pula. Okey, di sini cikgu tulis jom melukis. Lukis lagi. Okey. Okey, kita nak ubah. Okey, contohnya kita tekan double click, kita nak ubah. Okey, tak nak di situ, kita nak ubah ni atas pula, boleh. Ataupun ikon-ikon yang lain. Okey, so kita boleh masukkan muzik. Okey, muzik ada banyak mengikut package yang kita beli.
muzik yang tenang, muzik yang rock, muzik yang macam-macam. Okey, kita masukkan muzik yang baru. Kita tak nak suara yang tadi Kita boleh crop muzik ataupun ambil je daripada awal. Okey, dan kita cuba play. Kita tengok macam mana. Okey, macam tadi kalau ada liquid text kan, boleh masukkan sekali. Okey, saya bagi contoh ya. Okey, cikgu, saya dah. Okey, cikgu yang liquid text tu, okey boleh dengar sekejap tak suara saya kan? Boleh dengar Okey, yang liquid text tu kita boleh drag in, kita rekodkan liquid text tu, kita masukkan dalam Movavi, jadi kita akan menghasilkan satu pengajaran yang sangat menarik. Saya Record cepatkan liquid sedikit text saya. Okey, kita masukkan, tapi dalam pengajaran saya ni file dah simpan, dah record semua tapi tak. Jadi kalau liquid text pun kita ambil, kita drag kat sini, add file, kita masukkan dalam ni. Okay. So ada combination yang menarik dan mudah. Kat lagu ni pun kita boleh slowkan. Okay, kita boleh cut dan bahagian ini kita ambil ikon di sini dan kita akan slowkan volume dia. Dia tak sekuat yang biasa. Alright. So antara sambungannya masuk sini. Okay, cuba tengok. Tekan dia. Tutupkan suara dia. Kita nak bagi dengar ataupun kita off terus pun boleh juga. Okey, itu saja tentang Movavi. So, selamat explore cikgu-cikgu. Terima kasih. Jadi ringkasan yang saya boleh gunakan tadi, ringkasan yang saya boleh gunakan iaitu apabila kita ada dalam pengajaran kita menggunakan apps liquid text, dan Movavi ini adalah sebagai pelengkap untuk kita merekodkan hands-on yang kita buat itu, dan boleh diulang-ulang oleh pelajar di rumah ataupun bila-bila masa kalau kita upload dalam YouTube, ataupun kita boleh kita rekodkan sebagai simpanan kita edit dalam Movavi tadi, kita tak upload di YouTube pun tak apa, kita simpan untuk kita gunakan untuk pelajar-pelajar dalam kelas lain pula. Okey, jadi di dalam slide saya ada, kalau cikgu-cikgu berminat dengan lebih lanjutnya, saya ada buat QR code yang berkaitan dengan link-link yang saya berikan ini. Jadi cikgu boleh dapatkan dalam ruang Telegram yang telah diberikan oleh Cikgu Dalila dalam ruangan chat. Jadi kita boleh bincang lebih lanjut tentang liquid text dan juga Movavi. Okey, jadi saya setakat ini mungkin ada apa-apa soalan daripada para audience, bolehlah dikemukakan. Ya, saya berbalik kepada moderator Cikgu Dalila. Okay, terima kasih Cikgu Mahanim. Untuk saya sebagai moderator, saya sendiri pun sangatlah impressed lah dengan liquid text ni. Dan insyaAllah lah lepas ni kita semua sama-sama akan cuba untuk explore liquid text bersama, dan sebarang pertanyaan berkaitan liquid text masa kita sedang sesi percubaan ni, kita boleh tanyakan terus direct dalam Telegram yang Cikgu Hanim telah buat. Okay. So dua conclusion yang saya boleh belajar hari ni ialah, pertama, kita belajar cara penyampaian PDP yang baru, yang lebih fleksibel dan lebih mudah.
Kita boleh conteng, kita boleh zoom in, zoom out, ambil gambar dan sebagainya tanpa buka mana-mana tools yang lain. Hanya guna Liquid Text. Yang kedua, kita belajar tentang Movavi. Movavi satu aplikasi video editor. So kita tahu tentang Filmora, Movie Maker, Canva pun ada movie maker sendiri. So jadi untuk Movavi saya nampak lebih smooth, lagi banyak dia punya tools yang kita boleh gunakan. So kita boleh tengok Kak Marhanim punya video channel semua diguna Movavi. Saya boleh katakan semua diguna Movavi. Alright. So lepas ni bolehlah kita sama-sama mengaplikasikan apa yang kita belajar hari ini. Dan insya-Allah jika berkesempatan mungkin kita boleh minta lagi Kak Hanim dan juga para guru-guru yang banyak menggunakan apps-apps yang mungkin kita sendiri pun tak pernah dengar dan dia membantu kepada guru-guru lain, #cikgu bantu cikgu untuk memudahkan kita pengajaran kita sewaktu di kelas bersemuka ataupun secara PDPR. Okay, kita luaskan kita punya skop pendigitalan lah. Okay, jadi dah sampai di situ saja siri kali ke-12 ini, dan untuk makluman siri ke-13 pula akan disampaikan oleh Cikgu Emira Nabila Ramli dengan tajuk penulisan pengajaran email bahasa Inggeris menggunakan Padlet dan Google App. So Cikgu Emira ni dia memang seorang guru bahasa Inggeris dan banyak menggunakan Padlet dan Google Apps sewaktu PDP beliau. So kita akan belajar lebih lanjutlah bagaimana Cikgu Emira Nabila ni memanipulasi setiap apps yang ada, dan mungkin ada cara beliau tersendiri yang menyebabkan pengajaran tersebut lebih menarik. Dan kita akan belajar bersama pada sesi akan datang 19 November Jumaat 3 hingga 4.30 pada waktu yang sama. Okey, mungkin sampai di sini saja kita punya sesi perkongsian pada hari ini. Jangan lupa untuk tekan link mendapatkan sijil, okey, dan juga masuk join in sama-sama ke dalam grup Telegram Cikgu Hanim untuk Liquid Text ini. Dan kita akhiri dengan sesi bergambar. Okey cikgu-cikgu, jom kita sama-sama okey, onkan video masing-masing dan kita stop sekejap chatting. Okey, di ruangan chat dan kita ambil gambar. Okey. Sudah bersedia? Tu. Ya Allah, Dr. Zalina dalam kereta. Subhanallah. Okey. Okey, cikgu-cikgu. Okey, dah bersedia? Jom kita berikan senyuman termanis kita sempena hari Jumaat ini. Okey, kita nak ambil gambar. Okey. Saya kira 1, 2, 3. Senyum. Alright. Okey. Okey, kita ambil gambar yang kedua. Okey. Bersedia semua? 1, 2, 3. Senyum. Alright. Okay. Dan gambar kita yang ketiga. Okay. 1, 2, 3. Senyum. Alright. Okay. Settle. Saya akan hantar gambar ni ke dalam Telegram channel Liquid Text nanti. Okay, sampai di sini saja kelas kita secara hands-on untuk siri ke-12. Cikgu-cikgu semua boleh masuk dan daftar dalam link pendaftaran CDL untuk sesi akan datang. Dan berjumpa lagi kita untuk sesi-sesi yang berikutnya. Dengan itu saya akhiri dengan ucapan terima kasih banyak-banyak. Minta maaf atas segala salah silap dari segi diri saya dalam teknikal dan sebagainya. Okay, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.